Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi Amin bin Muhammad, pelajar jurusan Bachelor of Science in Project and Facility Management, tahun keempat semester ke-12. Pengenalan mengenai organisasi. Ditubuhkan pada tahun 1991 dan beribu pejabat di Malaysia, Tok Glove Corporation Sdn Bhd adalah pengeluar sarung tangan terbesar di dunia. Tok Glove bermula sebagai syarikat perniagaan tempatan dengan satu kilang dan satu barisan pengeluaran sarung tangan. Hari ini telah menguasai 26% bahagian pasaran dunia untuk sarung tangan getah. Syarikat ini mempunyai operasi pembuatan di Malaysia, Thailand, Vietnam dan China. Ia juga mempunyai pejabat pemasaran di negara-negara ini serta Amerika Syarikat, Jerman dan Brazil, dan mengekspor lebih dari 2,000 pelanggan di 195 negara di seluruh dunia. Visi Tok Glove adalah kami berusaha untuk menjadi pengeluar terkemuka di dunia dengan produk dan perkhidmatan sarung tangan berkualiti tinggi yang memperkaya dan melindungi kehidupan manusia. Dalam dasar kualiti Tok Glove, cara mereka menjalankan perniagaan adalah penekanan kualiti dan produktiviti dengan kewajipan yang berterusan, penambahbaikan dan inovasi, dan sasaran ke arah kosong kerosakan dalam pengeluaran mereka. Salah satu sebab dan kejayaan syarikat Tok Glove dalam perniagaan mereka adalah kerana mereka mempunyai proses pengeluaran yang kuat dan baik dalam pembuatan sarung tangan latex mereka. Mereka percaya bahawa mereka mesti mempunyai mesin pembuatan sarung tangan yang paling moden dan maju sekiranya mereka ingin terus menjadi pengeluar sarung tangan yang bertaraf dunia. Mereka telah membuat pelaburan besar dalam jentera-jentera dan mesin yang diperlukan untuk memastikan bahawa mereka benar-benar boleh menerima pakai teknik pembuatan terkini untuk semua pengeluaran produk sarung tangan mereka. Selain itu, mereka memastikan bahawa mereka dapat menghasilkan sarung tangan latex yang berkualiti tinggi secara konsisten, juga menggunakan proses kejuruteraan yang berterusan. Kajian literatur. Kajian literatur mengenai trend perniagaan dalam pasca pandemik COVID-19. Penyebaran COVID-19 telah mempengaruhi aktiviti pembuatan dan pembinaan di seluruh dunia. Batasan logistik dan pertimbangan semula keperluan bahan mentah menjadi masalah bagi pengeluar. Pengeluar juga bergantung kepada permintaan yang diperoleh sebagai komoditi perantaraan untuk merasionalisasi pengeluaran. Kesan ekonomi pandemik di syarikat dan pasaran kewangan juga tidak menggalakkan. Turun naik pasaran saham dan pengurangan pertumbuhan global dijangka akan memberi kesan kepada pasaran yang telah mengalami kemerosotan sejak beberapa minggu, yang mungkin berterusan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Asia Pasifik adalah rantau yang paling terjejah dengan wabak ini, dengan China sebagai pusat wabak. Kebanyakan inisiatif di beberapa negara telah berubah terhenti sementara. Pembangunan juga ditangguhkan, menyebabkan kerugian kepada pembekal, peniaga dan juga pelanggan. Menjadi cabaran bagi kebanyakan negara di dunia untuk memastikan kewangan mereka terus bergerak, memandangkan pengurangan pendapatan pada tahap ketidakpastian yang tinggi. Oleh itu, sangat penting bagi perniagaan untuk melakukan penilaian yang tepat dan analisis kemungkinan model perniagaan mereka. Salah satu aspek yang pasti memainkan peranan lebih besar dalam perniagaan adalah teknologi. Jumlah perjumpaan yang diadakan di platform elektronik dalam tempoh kawalan pergerakan
meningkat dengan pesat. Berikutan peningkatan besar dalam perjumpaan maya, banyak manfaat peluang untuk mengadakan persidangan dalam talian. Keperluan kemudahan fasiliti untuk perniagaan. Pengurus kemudahan secara tradisional dimasukkan dalam kitaran hidup bangunan dengan cara yang sangat terhad dan pada fasa akhir penyerahan kemudahan kepada pelanggan menurut Azhar 2011. Di samping itu, keputusan reka bentuk biasanya tidak dicabar kerana kesannya terhadap kos atau penyelenggaraan operasi menurut Institut Kemudahan Britain 2012. Keperluan kemudahan untuk perniagaan. Kajian kes yang dicadangkan merangkumi bahagian dan perkara seperti berikut. Yang pertama, merangkumi perkara iaitu infrastruktur. Menurut Wikipedia 2020, infrastruktur adalah asas masyarakat dan persekitaran global kita yang membolehkan fungsi isi rumah dan syarikat yang mapan. Dari jalan raya yang membolehkan orang melakukan perjalanan ke sistem air dan tenaga yang menyokong kualiti hidup dan kesihatan awam. Infrastruktur memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Lebih khusus lagi, infrastruktur adalah sekumpulan kemudahan dan sistem asas yang merangkumi negara, bandar atau kawasan yang lain, termasuk perkhidmatan dan kemudahan yang diperlukan agar ekonominya dapat berfungsi. Infrastruktur terdiri daripada struktur fizikal awam dan swasta seperti jalan raya, landasan kereta api, jambatan, terowong, bekalan air, pembentung, grid elektrik dan telekomunikasi, termasuklah penyambungan internet dan akses jalur lebar. Secara umum, infrastruktur telah didefinisikan sebagai komponen fizikal sistem yang saling berkaitan yang menyediakan komoditi dan perkhidmatan yang penting untuk memungkinkan, mengekalkan atau meningkatkan keadaan hidup masyarakat dan persekitaran di sekitarnya. Tenaga kerja. Perancangan tenaga kerja juga dikenali sebagai perancangan sumber manusia dalam proses menganggar atau mengunjur bilangan tenaga manusia yang diperlukan untuk sesebuah industri atau organisasi pada tempoh masa yang ditetapkan. Dari segi ekonomi dan sosial, hampir semua negara-negara yang sedang membangun sedang merangka pelang pembangunan jangka masa panjang diubah mengikut kepentingannya dari segi memenuhi keperluan perancangan pembangunan sumber manusia. Matlamat perancangan boleh diperolehi dengan kejayaan dan komitmen dalam mengumpul maklumat yang diperlukan serta mengawal kegiatan ekonomi sebenar di negara yang terpilih. Malah dengan menegaskan konsep perancangan pembangunan tenaga manusia menurut Richter 1986 menyatakan perancangan memainkan peranan yang penting dalam mendapatkan jumlah tenaga manusia yang betul berlandaskan kelayakan yang sah untuk direkrut dalam pekerjaan yang sesuai pada masa yang tepat. Malahan menurut Rahmah Ismail 2012 bahawa komponen utama untuk menggunakan tenaga manusia dengan berkesan dalam perancangan manusia adalah masa, tempat dan keupayaan. Pendekatan perancangan tenaga manusia yang berbeza diperlukan bagi kepelbagaian skop di industri di sesebuah negara. Sistem. Menurut Susan Snedeker, Chris Rima 2014 menyatakan sebilangan besar organisasi penjagaan kesihatan mempunyai sistem pengurusan kemudahan bersepadu seperti kebakaran, penggera atau sistem HVAC. Sebilangan besar dari mereka kini berjalan di pelayang maya di pusat data. Menurut Alexander 1999,
Kemudahan dalam konteks perniagaan adalah premis dan perkhidmatan yang diperlukan untuk menampung dan memudahkan aktiviti perniagaan. Kualiti produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh perniagaan sangat bergantung kepada fungsi dan prestasi kemudahannya. Selain itu, bangunan itu sendiri dan sistem yang berkaitan, contohnya sistem HVAC, perlu direka berdasarkan fungsi yang dikenal pasti. Sebagai contoh, fungsi bangunan hospital pasti berbeza dengan reka bentuk, dan fungsi bangunan perindustrian akan bergantung kepada jenis peralatan yang akan dimasukkan ke dalamnya dan orang-orang yang akan menggunakan bangunan tersebut. Teknologi. Menurut Rozilah Kasim 2011 menyatakan konsep asal pengurusan kemudahan adalah sangat berkaitan dengan peranannya sebagai pemboleh, menyokong perniagaan teras organisasi dengan tujuan utama untuk meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan sepanjang proses penghantaran. Pemahaman awal telah melihat kemudahan pengurusan sebagai fungsi penyelarasan yang mengintegrasikan antara orang, tempat, proses dan teknologi. Fungsi konvensional ini mempunyai antara muka tiga hala antara organisasi budaya, orang dan aset fizikal. Ini antara muka entah bagaimana atau lebih tepatnya telah mencipta permintaan asal untuk pengurusan kemudahan perkhidmatan dan kepakaran. Analisis SWOT ke atas kemudahan organisasi Tokglev. Analisis SWOT adalah kaedah yang sesuai untuk mengenal pasti dan menilai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman pengurusan kemudahan. Pada mulanya, analisis ini ditujukan untuk industri lain, tetapi semakin penting dalam sistem penjagaan kesihatan. Kaedah ini membolehkan organisasi mengoptimalkan peluang pengembangan mereka dan melaksanakan langkah pencegahan terhadap ancaman terhadap alam sekitar. Analisis SWOT menggabungkan penemuan analisis strategik persekitaran luaran dan dalaman dengan kekuatan mewakili faktor-faktor yang merangsang kejayaan sesebuah operasi organisasi tersebut. Analisis SWOT dapat dikelaskan kepada faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi syarikat. Kekuatan dan kelemahan analisis SWOT mewakili faktor dalaman yang mempengaruhi daya maju syarikat. Walaupun peluang dan ancaman adalah faktor luaran yang boleh mempengaruhi prestasi syarikat, analisis SWOT memberikan lebih banyak pemahaman tentang organisasi berkaitan dengan persekitaran dalaman dan luarannya sehingga pengurus dapat merumuskan strategi yang lebih baik dalam mencapai misinya. Kekuatan Tokglev Corporation mempunyai bahagian pasaran terbesar dalam industri sarung tangan. Syarikat ini menghasilkan sarung tangan yang berkualiti tinggi. Teknologi mesin yang digunakan oleh Tokglev untuk membuat proses pengeluaran sarung tangan latex menghasilkan kualiti yang unggul dan selamat digunakan oleh semua pengguna. Proses pengeluaran di Tokglev menggunakan teknik pembuatan terkini dengan menggunakan mesin moden. Selain itu, proses pengeluaran di Tokglev membantu syarikat mereka untuk meningkatkan ketepatan dan produktiviti dalam pengeluaran sarung tangan getah mereka. Ini disebabkan oleh teknologi canggih dan moden yang diterapkan dalam proses pengeluaran. Di samping itu, proses pengeluaran juga meningkatkan kelenturan dalam menghasilkan sarung tangan getah. Proses pengeluaran juga akan meningkatkan kestabilan proses semasa proses pembuatan sarung tangan getah. Ini kerana proses pengeluaran dijalankan di bawah proses pengeluaran yang sistematik. Produk akan dihasilkan secara beransur-ansur dengan mengikuti proses pengeluaran tertentu dan untuk memastikan
produk dihasilkan berkualiti tinggi. Proses pengeluaran yang cekap dapat membantu Top Glove dalam menjimatkan kos pengeluaran. Ini kerana proses pengeluaran yang cekap dapat memastikan bahawa mereka dapat menghasilkan sarutangan letek dengan berkesan dan cekap. Kemudian, proses pengeluaran juga membantu Top Glove dalam mengurangkan jumlah pekerja. Ini disebabkan kebanyakan proses pengeluaran dikendalikan sepenuhnya oleh teknologi mesin. Ini membantu Top Glove menjimatkan kos terhadap pekerja mereka. Analisis kelemahan. Top Glove perlu banyak melabur dalam membeli mesin moden dan perlu mengambil pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses pengeluaran mereka. Top Glove menggunakan teknologi moden dalam menjalankan proses pengeluaran untuk membuat sarung tangan getah. Mesin yang dibeli sangat mahal. Oleh itu, penyelenggaraan mesin melibatkan kos yang tinggi. Sekiranya terdapat aksesori kecil atau besar yang rosak, ia akan membebankan syarikat untuk membaikinya semula. Ini kerana aksesori yang digunakan di mesin bukan untuk penggunaan biasa oleh pengeluar lain dalam bidang yang sama atau bidang lain dan sukar untuk mencari pengganti untuk aksesori yang khusus itu. Top Glove sentiasa memeriksa dan menjaga keberkesanan mesin mereka untuk mengelakkannya daripada rosak. Analisis kelemahan untuk setiap proses utama dianalisis secara mendalam berdasarkan operasi pembuatan dalaman Top Glove dan memberikan beberapa cadangan berdasarkan perbincangan setelah operasi dan analisis kekuatan global. Kekuatan global membincangkan mengenai politik global dan lebih fokus dalam isu politik Malaysia. Ekonomi global mengenai turun naik harga bahan mentah, permintaan dan penawaran produk glove. Masalah budaya sosial di seluruh pasaran global dan kekuatan teknologi yang berkembang pesat pada aspek perniagaan yang berbeza termasuklah operasi industri. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam susun atur iaitu merupakan susun atur sel kerja lurus seperti yang kita lihat di dalam talian mencelup. Para pekerja selaras mencelup adalah menguruskan dengan cara seperti yang kadang-kadang mereka akan mendapati bahawa ia sukar untuk dibahagikan kerja mereka sama rata dan lebih pekerja diperlukan berbanding dengan susun atur sel kerja berbentuk U-shape. Ini boleh menyebabkan masalah sosial di tempat kerja yang bermaksud sebilangan pekerja mungkin kurang bekerja berbanding rakannya. Analisis peluang. Susun atur syarikat yang sangat penting menetapkan keutamaan persaingan organisasi di dalam hal kapasiti, proses, kelonggaran, kos serta kualiti kehidupan kerja, hubungan pelanggan dan gambar. Susun atur yang berkesan dapat membantu organisasi mencapai strategi yang menyokong perbezaan kos rendah atau respon. Objektif strategi susun atur adalah untuk mengembangkan susun atur yang berkesan dan cekap yang akan memenuhi keperluan persaingan syarikat. Reka bentuk susun atur mempunyai tujuan berikut iaitu penggunaan ruang, peralatan dan orang yang lebih tinggi, peningkatan aliran maklumat, bahan atau orang meningkatkan semangat pekerja dan keadaan kerja yang lebih selamat serta peningkatan interaksi dengan pelanggan. Flexibility atau susun atur perlu diubah dari semasa ke semasa. Top Glove adalah syarikat yang menggunakan susun atur sel kerja untuk menghasilkan produknya. Susun atur sel kerja bermaksud susunan mesin dan kaki tangan yang menumpukan pada pembuatan satu produk atau keluarga yang berkaitan sahaja. Analisis ancaman. Mengenai turun naik harga pasaran mentah, Top Glove perlu mencari sumber pengeluaran bahan mentah untuk mengelakkan kesan daripada kenaikan bahan mentah. Oleh itu, Top Glove memerlukan cadangan untuk melabur lebih banyak ladang getah dengan memastikan harga untuk produk glove
tanpa menjejaskan harga getah turun naik dan memastikan produk dapat dijual di dalam negara dan luar negara. Untuk reka bentuk kualiti, tidak kira betapa sukarnya syarikat untuk mendapatkan kelayakan kualiti, syarikat itu masih perlu mematuhinya. Ini menunjukkan keupayaan syarikat untuk terus berkembang dan terus bertahan di pasaran dunia. Oleh itu, Top Glove harus mengekalkan dan meningkatkan produk dan kualiti operasi tanpa henti. Top Glove selalu perlu mengaudit operasi mereka dan kawalan produk untuk memastikan kecacatan rendah dalam pengeluaran berdasarkan prosedur 6 Sigma dan pengurusan kualiti yang menyeluruh. Cadangan penambahbaikan ke atas kemudahan organisasi berdasarkan kepada hasil-hasil analisis SWOT itu tadi. Untuk susun atur kemudahan, Top Glove harus merancang dengan baik dan mencari kemudahannya yang mungkin bergantung kepada reka bentuk logistik dan kedudukannya, modal syarikat dan aktivitinya, keselamatan dan kesihatan tempat kerja dan sebagainya. Penyelenggaraan berpusat pada kebolehpercayaan dan pemeliharaan berdasarkan nilai dapat digunakan sebagai kaedah penambahbaikan bagi Top Glove untuk menggunakan modalnya atas pelaburan dan penyelenggaraan operasinya seperti mengatasi risiko penyelenggaraan operasi pada peruntukan sumber daya, penggunaan aset, kawalan kos dan keselamatan serta persekitaran kesihatan. Penambahan susun atur sel kerja sebagai strategi untuk menghasilkan produk untuk memanfaatkan kapasiti syarikat yang mungkin membawa banyak kelebihan kepada syarikat. Ia dapat mengurangkan inventory kerja dalam proses yang kurang persediaan atau peralatan yang diperlukan untuk menghubungkan kerja ke proses yang berbeza kerana sel kerja diatur untuk menyediakan aliran satu bahagian dari mesin ke mesin yang lain. Saranan tersebut disertakan dengan penerapan teori dan konsep lain yang berjaya yang membantu meningkatkan operasi pengeluaran secara berterusan seperti pembuatan ramping, pengurusan kualiti total, 6 Sigma, penyelenggaraan berpusat pada kebolehpercayaan dan penyelenggaraan berdasarkan nilai dan sebagainya. Secara ringkasnya, analisis dan perbincangan utama mengenai operasi pembuatan Top Glove ini dapat membantu memahami setiap fungsi utama dari setiap proses operasi dan membuat penambahbaikan terhadap operasi Top Glove berdasarkan kajian sistem pengurusan operasi yang terkini. Kesimpulannya, Top Glove komited dan percaya dalam produk berkualiti tinggi. Mereka adalah bertanggungjawab untuk memastikan konsistensi kualiti dan kebolehpercayaan produk kepada semua pelanggan dan pengguna mereka sebelum produk memasuki proses pembungkusan dan dijual ke pasar. Top Glove telah melaksanakan proses pemeriksaan kualiti untuk memastikan produk mereka dihasilkan pada tahap kualiti yang diharapkan. Top Glove sangat menekankan pengurusan kualiti menyeluruh dan ujian kawalan mutu dijalankan dari saat menerima tempahan bahan mentah melalui proses pengeluaran dan produk. Top Glove juga telah menggunakan mesin kekuatan tegangan sebagai ukuran regangan yang diperlukan untuk memecahkan bahan sarung tangan. Sarung tangan tanpa proses pemukanan yang baik cenderung mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi. Top Glove juga menggunakan sistem pelucutan automatik yang inovatif untuk menanggalkan sarung tangan dari pembentuk di mana ia keluar dari luar. Untuk memastikan kualiti produk, Top Glove telah menjalankan ujian protein getah. Semua produk getah asli mengandungi protein. Untuk sarung tangan latex, ini adalah pengukuran protein tanpa mengira kandungan allergenik. Piawaian ASTM D5712 menggunakan kaedah ujian
ujian Lori Modified untuk menganalisis getah asli protein ekstrak berair. Selain itu, Top Glove telah menggunakan teknologi bebas serbuk untuk mencegah lekapan sarung tangan dengan mengekalkan penggunaan serbuk sepenuhnya dengan melalui proses pengklorinan atau lapisan polimer. Sekian, terima kasih.